Baik ya, kita mulakan Surat Taubah mulai ayat 107. Surat Taubah ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina, dan orang-orang yang ittakhazu, telah menjadikan mereka masjidan, akan masjid, dirara, kerana memberi bahaya, wa kufran, dan kekufuran, wa tafriqa, dan kerana memecah belahkan, bainal mu'minin, baina, di antara al-mu'minin, orang-orang yang beriman, wa irsadan, dan sebagai tempat mengintip, liman, bagi orang yang haraba, telah memerangi ia, Allah, akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, min qablu, daripada dahulu, walayahlifunna, dan sungguh mereka mesti bersumpah, in, tiada, aradna, telah berkendak kami, illal husna, melainkan kebaikan, wallah, dan Allah, yashhadu, ia saksikan, innahum, bahwasanya mereka, lakazibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Baik, saya masuk mula ya. Surat Taubah ayat 107 menerangkan tentang kisah yang berlaku sebenarnya zaman Nabi SAW. Ketika itu Nabi berada di Madinah, dan Nabi telah membina satu masjid namanya Masjid Quba. Itulah mula-mula masjid yang Nabi bina setelah dia berhijrah ke Madinah. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik ini, katanya ada 12 orang
munafik ni, dia buat satu masjid lagi berdekatan dengan Masjid Quba. Apa masalahnya? Ya, dia buat dekat dengan Masjid Quba dan tanpa pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan alasan-alasan mereka, ya, salah ke buat masjid untuk orang solat? Kan pahala besar buat masjid. Diibaratkan macam tu. Sebab itu dalam ayat ini, nampak tak bahasa dia apa dia? Masjidan diroro. Ya. Masjidan, masjid. Diroro. Ya. Kerana memberi bahaya. Kita ringkaskan, senang orang sebut perkataan masjid diror. Kalau orang sebut masjid diror, cukuplah. Ya, dah faham. Apa tujuan masjid ni? Ini disebut ya, orang-orang mukmin masa itu menggelarkan sebagai masjid diror. Mana masjid ini ada tujuan tak baik. Tujuan tak baik. Ini dalam ayat ini kita kena faham sejarah ni. Memang kisah benar. Ya, orang-orang munafik ni buat masjid diror dekat dengan Masjid Quba. Ya. Baik, wallazina takhazu masjidan dirara. Dan orang-orang yang telah menjadikan mereka akan masjid diror, wa kufran, dan kekufuran. Ya. Artinya dia nak menjadikan, ya, perbuatan yang engkar atau kufur dengan terdirinya masjid itu. Bukan itu saja, wa tafriqan bainal mu'minin. Ya, dan ya, kerana memecah belahkan. Tafriq, ya, kerana memecah belahkan bainal mu'minin, dari antara orang-orang yang beriman. Penyatuan dah ada pada Masjid Quba. Ya, dia nak pecahkan. Ada satu masjid lagi. Bukan itu saja, niatnya pun tak baik lagi. Wa irsadan, dan ya, sebagai tempat mengintip. Sebenarnya orang-orang munafik ini jadi spy. Ya, dia spy kepada orang-orang kufur, ya, kepada orang musyrikin. Ya, dia jadi spy untuk mencari apa? Kelemahan-kelemahan orang mukmin. Kelemahan Rasul. Jadi disitulah apa gerakan Rasul sebenarnya, gerakan orang mukmin, ya, masjid ini sebagai satu tempat untuk mengintip mereka. Liman haraballahu wa rasulahu min qablu, bagi orang yang telah memerangi ia akan Allah dan Rasulnya daripada dahulu. Macam itulah keadaannya yang mereka dirikan masjid itu. Wala yahlifunna in aradna illal husna, dan sungguh mereka mesti bersumpah, tiada telah berkehendak kami melainkan kebaikan. Mereka akan bersumpah, wallah kami tak ada niat jahat pun, kami tujuan untuk buat baik. Salah ke buat masjid untuk orang solat? Ya, kan besar pahala. Mereka akan gunakan bahasa-bahasa macam itu, sanggup bersumpah, wallahi. Wallahu yashhadu innahum lakazibun, dan Allah ia saksikan bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Jadi Nabi tak tahu niat hati mereka, tapi Allah dah turunkan ayat ini. Mereka sebenarnya berdusta, mereka berbohong. Mereka nak jadikan masjid itu sebagai pengintipan, masjid yang dikatakan masjid bahaya. Ya. Masjid ini adalah masjid bahaya. Siapa bagi tahu? Kepada Rasul? Allah. Allah turunkan wahyu baru Rasul tahu. Ya, itu kadang orang munafik ni, dia bertuduh-tuduhan di antara mereka. Siapa pecahkan rahsia ni? Sampai ya, Muhammad tu tahu. Macam itulah bahasanya. Mereka tuduh menuduh. Sebenarnya tak. Bila diturunkan wahyu kepada Rasulnya, segala isi hati
ya, kejahatan mereka dibongkarkan. Ini kelebihan Rasul. Ya, salah satu daripadanya, ya, dia mengetahui hal yang gaib seperti sifat hati munafik ini atau musuh-musuh munafik ini, ya, dia dapat ketahui. Dengan apa? Dengan perantaran wahyu. Ingat ya, ini namanya ya, Masjid Dirar yang diasaskan oleh 12 orang munafik. Ya. Dan dikatakan juga katanya tujuannya ialah, ya, dia nak, ya, menyampaikan, ya, menyampaikan dia punya rahsia-rahsia ini, ya, kepada Kaisar, tentera Kaisar, ya, untuk menyerang Nabi. Ini memang cukup jahatlah niat mereka. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke-108. La takum, jangan engkau berdiri. Jangan engkau berdiri. Dalam mereka itu boleh letak solat. Fihi, di dalamnya. Abadan, selama-lamanya. La masjidun, sungguh masjid. Ussisa, telah diasaskan ia. Telah diasaskan ia. Alat taqwa, atas dasar takwa. Minal awwali, daripada mula-mula. Yaumin, hari. Ahakku, lebih patut. An, bahawa. Takuma, engkau berdiri. Fihi, padanya. Fihi, di dalamnya. Rijalun, ada beberapa orang. Ada beberapa orang lelaki. Yuhibbuna, mereka suka. An, bahawa. Yatatoharu, mereka jadi bersih. Wallah, dan Allah. Yuhibbu, ia suka. Al-mutahhirin, akan orang-orang yang bersih. Biasa mas mula ayat yang ke-108 ni. La takum fihi abadan, jangan engkau berdiri, ya, di dalamnya selama-lamanya. Maknanya Allah menurunkan ayat ini melarang, ya, Nabi SAW, ya, untuk solat di dalam Masjid Dirar itu, ya, masjid yang diasaskan oleh orang-orang munafik itu. Jangan engkau berdiri solat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun usisa alat taqwa, sungguh masjid. Usisa ni perkataan kita juga gunakan, ya, asas. Kalau ma'ruf,
Assasa, asas. Kalau majhulnya ussisa. Ya. Jadi perkataan asas ni rupanya kita juga ambil daripada kata-kata Arab. Ya. Telah diasaskan, sungguh masjid telah diasaskan atas dasar takwa. Ya. Itulah ya Masjid Quba namanya. Ya. Yang mula-mula Nabi asaskan. Minal awwali ayyam, daripada mula-mula hari. Mana mula-mula Nabi hijrah ya ke Madinah. Nabi telah mengasaskan Masjid Quba. Ya, siapa pergi Madinah, ya, mereka akan singgah ke Masjid Quba. Ya, masjidnya besar. Ya, cantik, tapi dulu tak adalah macam tu. Tapi ya, asasnya itulah dia. Kat situlah tempatnya. Masjid Quba ni, ya. Ahaku antaku mafihi, lebih patut bahawa engkau berdiri di dalamnya. Maknanya di Masjid Quba tu yang engkau lebih patut solat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya, dalam Masjid Quba itu ada beberapa orang lelaki, mereka suka bahawa mereka jadi bersih. Maksudnya jadi bersih. Apa yang maksudnya ya bersih itu? Ya, yang dimaksudkan sudah tentulah ya mereka ya bersih daripada hal-hal syirik. Ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah ia suka akan orang yang bersih. Ya, apalagi bersih ya, zahir ya, zahir bersih, batin bersih daripada perkara-perkara syirik. Ya, itulah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ya. Sudah tentulah ya mereka yang ya suka duduk ataupun berjemaah di Masjid Quba ini adalah terdiri daripada orang-orang yang bertaubat, suka membersihkan diri daripada perkara-perkara syirik. Ya. Jadi ini kisahnya yang diasaskan awal oleh Nabi ialah Masjid Quba ya, pada ayat 108. Baik, sambung lagi ayat 109. Afaman, maka apakah orang yang sama orang yang maka apakah orang yang assasa, telah mengasaskan ia. Ini ma'rufnya assasa. Tadi ussisa majhul ya. Ini assasa. Ya, telah mengasaskan ia bunyanahu, akan binaannya, akan bangunannya alat takwa, atas takwa. Minallah, daripada Allah, waridwan, dan keredoan, khairun, lebih baik, atau man, orang yang assasa, telah mengasaskan ia, bunyanahu, akan bangunannya, ala syafa, atas tepi, jurufin, jurang, harin, yang dalam. Fanharo, lalu telah jatuh ia, bihi, dengannya,
fi nari dalam neraka, jahannama jahannam. Wallah dan Allah la yahdi tidak ia pimpin al-qauma akan kaum az-zalimin orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Maka apakah orang yang telah mengasaskan ia akan bangunannya atas dasar takwa daripada Allah dan keredaan. Khairun, lebih baik, aman, atau orang yang assasa bunyanahu telah mengasaskan ia akan bangunannya ala safa jurufin harin, atas tepi jurang yang dalam, fanahara, maka telah jatuh ia dengannya fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang yang zalim. Ya, jadi ini perbandingan. Ya, perbandingan. Mana lebih baik? Maksudnya macam itu. Mana lebih baik? Ya, bangunan yang diasaskan atas dasar takwa dan keredaan Allah, seperti Masjid Quba, ya, lebih baik atau bangunan yang diasaskan, ya, untuk, ya, dijadikan sebagai tempat membahayakan umat Islam, ya, dianggap sebagai binaan yang dibina di tepi jurang, ya. Jadi bila-bila masa runtuh jurang tadi, di tepi jurang tadi, dia akan jatuh ke bawah. Yang bawah itu ialah neraka jahannam, contohnya. Ya, mana lebih baik? Jadi sudah tentulah, ya, diambil pengajaran, ya, masjid yang diasaskan dengan dasar takwa itu adalah lebih baik daripada binaan yang dibina dengan tujuan untuk memecah belahkan orang-orang mukmin. Ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang zalim. Ya. Sebab itu kalau seandainya berlaku, ya, mana tahu pula berlaku, ya, masjid sedia ada, ya, yang menyatukan, ya, umat Islam. Ya, kemudian ada satu kelompok pula, ya, tak setuju dengan masjid itu, lalu dia buat masjid sebelah, ya, masjid sebelah tu, ya, tujuannya untuk, ya, memecah belahkan orang mukmin, ya, dan untuk jadikan pengintipan contohnya. Maka, ya, ambillah pengajaran daripada kisah ini. Ya, apa yang terjadi, ya, kepada Masjid Dirar ini, akhirnya diperintahkan untuk dirubuhkan. Ya, maka rubuhlah Masjid Dirar ini. Ya, ranaplah Masjid Dirar ini. Ya, jadi ini nak menunjukkan bahawa, ya, adakah itu satu kesalahan merubuhkan masjid? Itu adalah, ya, daripada perintah Allah Ta'ala. Ya, kerana Allah sendiri sudah memberitahu masjid itu masjid yang membahayakan. Jadi diruntuhkan. Masjid dah ada, Masjid Quba dah ada. Ya, pergi buat masjid lain, buat apa? Tu bahasanya macam tu. Buat apa? Ya. Baik, kita sambung lagi satu ayat lagi, 110, ya. La yazalu. Ya, la yazalu ini, ya, sama dengan adik-beradik kana. Jadi kita kena terjemahkan sentiasalah. Ya. La yazalu maknanya sentiasalah. Bunyanahu, bangunan mereka, allazi yang banau telah mereka bina,
ribatan, jadi keraguan. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Dalam hati-hati mereka. Illa, melainkan, an bahu, takot to'ah, telah, asal makna putus, telah terputus ia. Dalam bracket hancur. Qulubuhum, hati-hati mereka. Wallah, dan Allah, alimun, amat mengetahui, hakim, lagi amat bijaksana. Baik, saya semula. La yazalu bunyanahumul ladzi banau ribatan fi qulubihim. Sentiasalah bangunan mereka yang telah mereka bina jadi keraguan dalam hati-hati mereka. Mereka membina tu ya dengan niat tak baik, sentiasa meragui diri mereka sendiri. Ya, Muhammad boleh percaya ke apa yang kita buat ni? Ya. Jadi keraguan, orang mukmin nak ke? Ya, pengikut Muhammad nak ke solat kat sini? Ya, sentiasalah mereka yang membina dalam keadaan ia meragu-ragukan. Ya. Illa, melainkan antaqatta'a qulubuhum, melainkan bahawa telah terputus ia oleh hati-hati mereka. Ya, terputus ni boleh kita katakan bahasanya ya hancur hati-hati mereka apabila diketahui keburukan mereka dan dirobohkan masjid Dirar itu. Ya, maka hancurlah hati mereka. Ya. Wallahu alimun hakim, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ini cerita sebenar mengenai di sebalik ya kita ziarah Masjid Quba. Ya. Kita ingat ada kisah di sebelahan Masjid Quba ada Masjid Dirar. Asalnya sekarang tak adalah. Ya, asalnya nak menunjukkan sejarah yang ya disitulah orang-orang munafik ya buat merancang kejahatan untuk menghancurkan orang-orang ya mukmin, ya, nak memberikan rahsia-rahsia kepada tentera-tentera ya luar, tentera-tentera kufar di luar sana untuk menghancurkan Nabi dan orang-orang mukmin. Tapi dapat dicantas lebih awal dengan pertolongan wahyu Allah kepada Rasulnya. Ya. Baik, kita ada kerja rumah, nak selesaikan dulu kerja rumah. Waktu tak sempat nanti. Ya, kerja rumah yang saya hantar itu dan kita ada buat penambahan pada sorof hari itu, iaitu yang lepas isim fa'il, isim maf'ul, ada madi majhul, mudhari majhul. Ya. Kita masih lagi dalam bab khumasi. Ya. Bab khumasi, bab 5 huruf. Ya. Dan bab khumasi ini ya, ada 5 bentuk. 5 bentuk. Nama khumasi 5 bentuk. Yang rubai ada 3 bentuk. Ya. Rubai ada 3 bentuk. Khumasi ada 5 bentuk. Ya, sebagaimana yang telah dibuat latihan-latihan lalu. Ya. Hanya sekarang ni ada penambahan. Okey, kita teruskan. Boleh buka mic ya, yang boleh
Sebutkan pertama iaitu ta'ammadah. Ya, yang saya sudah WhatsAppkan tu boleh buatkan ya. Ta'ammadah, ya. Apa mudhari' ta'ammadah? Ya ta'ammadu. Ya, ta'ammada ya ta'ammadu. Masdar dia ta'ammudan. Ya. Amarnya ta'ammad. Nahi la tata'ammad. Isim fa'il muta'ammidun. Isim maf'ul muta'ammadun. Madi majhul ya betul, tu'ummidah. Ya, ada kalau kita nak tahu basic majhul ni begini. Ya, pertama domah. Ya. Kemudian huruf sebelum akhir kasrah. Ya. Okey. Kalau berlaku ada baris lain selain daripada domah, ya, contohnya kita sekarang kaedah dia awal domah iaitu tu. Kemudian huruf sebelum akhir mim. Mim kita bariskan bawah. Jadi bunyi tu'ammi. Jadi kenapa ada baris atas lagi? Jadi kalau ada baris atas lagi, domahkan. Jadi bunyinya dua domah di awal, sebelum akhirnya baris kasrah. Jadi tu'ummi. Tu'ummi. Macam tu. Jadi jangan di domah pada ta saja dan ain dibiarkan jadi atas. Itu salah. Ya. Untuk madi, ya awal domah, kalau awalnya ada 1 ke 2 baris, dua-dua domahkan. Contoh macam ni, 2 baris. Mi baris bawah, mida, ta'am baris atas, dua-dua domahkan. Jadi tu'ummidah. Itu basic dia. Ya. Tu'ummidah. Okey, kalau mudhari' majhul, yu ta'ammadu. Yu ta'ammadu. Ya, tadi ma'rufnya ya ta'ammada ya ta'ammadu. Jadi bariskan dhamma dengan fathah. Jadi bunyinya yu ta'ammadu. Ya, itu majhul untuk mudhari', ya. Basic mudhari' pula, ya, untuk tahu majhul dia dhammah fathah. Dhammah dan fathah. Jadi ya jadi yu. Jadi yu ta'ammadu, ya. Okey. Itu satu. Yang kedua, tala'abah. Ya, tala'abah. Bab yang kedua ni kena ingat, kalau ada alif tengah, makna jangan letak satu, ya. Ini bab yang 4 huruf pun ada, yang ada alif tengah, ya, yang khumasi pun ada baris tengah, iaitu alif, ya. Tala'abah. Ada la, ada alif. Kalau bentuk-bentuk macam ni, makna kebanyakannya tak ada makna satu. Tak boleh telah bermain ia. Tak boleh. Dia telah bermain-main ia. Macam tu. Ya. Okey. Tala'aba mudhari'nya? Ya tala'abu. Masdar dia? Tala'uban. Ya, amar? Tala'ab. Ya. Tala'ab. Ya. Nahi? La tatala'ab. Ya. La tatala'ab. Isim fa'il? Mutala'ibun. Isim maf'ul
Mutalaabun. Madi majhul. Dalam menjadikan majhul, kalau ada dua baris awal, bariskan dhamma saja. Tala jadi tulu. Jadi ejaan tulu ni lam waw ya, alif jadi waw. Ta lam waw, jangan lam saja salah. Alif tu akan jadi waw kerana dhamma sesuai dengan waw. Kalau atas sesuai dengan alif, tala sesuai dengan alif. Tapi kalau dhamma sesuai dengan waw. Jadi ta lam waw, tulu. Tulu ibah. Macam tu. Ya. Itu madi majhulnya tulu ibah. Mudhari majhulnya ya tala abu. Ya tala jadi yutala. Jadikan dhamma yutala abu. Ya. Ini bab 2. Bab yang ketiga berbunyi iftaroko, bunyi bawah. Iftaroko. Huruf asal apa kalau huruf asal kita cari? Farokof. Jadi yang menjadi penambahan di sini ialah alif dengan ta. Alif dengan ta. Iftaroko. Sedangkan asalnya farokof. Ya. Faro dengan kof. Jadi iftaroko. Okey, iftaroko mudhari'nya? Yaftariku. Masdarnya? Iftirokon. Iftirokon. Ro alif, kof alif. Ro alif, kon, kof alif. Iftarokon. Iftirokon. Ya, Amar? Iftarik. Iftarik. Ya. Nahi? La taftarik. La taftarik. Ya. Isim fa'il? Muftarikun. Muftarikun. Isim maf'ul? Muftarokun. Ya. Madi majhul. Ufturiko. Mudhari' majhul. Yuftaroku. Mudhari'nya yaftariku, jadi yuftaroku. Wazan yang keempat. Wazan yang keempat indafa'a. Indafa'a. Ya. Indafa'a. Jadi huruf asal apa? Kalau nak tengok sini. Dal, fa, ain. Dal, fa, ain. Ya. Jadi penambahan dia alif nun. Alif nun penambahan indafa'a. Ya. Indafa'a. Penambahan alif nun. Ini wazan yang keempat. Ya. Kalau wazan 3 penambahan alif ta. Bunyi sama dengan baris sama macam iftaroko. Barisnya sama, tapi penambahan dia lain. Yang 3 guna alif ta. Yang 4 guna alif nun. Ya, di awal. Indafa'a. Okey, indafa'a mudhari'nya kenapa datang dhammah? Indafa'a yandafi. Yan. Yan bukan yun ya. Yan. Ya. Indafa'a yandafi. Masdarnya indifa'an. Indifa'an. Amar indafi. Nahi la tandafi.
Isim fa'il mundafi'un. Isim maf'ul mundafa'un. Mundafi'un, mundafa'un. Ya. Madi majhul undufi'ah. Undufi'ah. Doma 2, kasrah bawah. Undufi'ah. Mudhari majhul yundafa'u. Yundafa'u. Ya. Ini makna tertolak. Ya. Baik, wazan 5. Dia ada sabdu akhir. Alif, zai, ha, 3. Ro, 2. Jadi 5. 5. Ya. Biasanya bab-bab yang akhir ni, ya, makna-makna dia banyak dengan bentuk mubalaghah. Bentuk mubalaghah. Sebab itu maknanya bertambah bunga. Ya, izharra maknanya bertambah bunga. Isfarra bertambah kuning. Ihmarra bertambah merah. Kalau warna-warna tu, ya, iswadda bertambah hitam. Ya. Iswadda, ya, bertambah hitam. Atau kadang jadi hitam. Bahasa dia, ya. Macam surah dalam Quran kan iswaddat contohnya. Ya, telah jadi hitam ia. Wajah-wajah, ya, pada hari itu jadi hitam. Jadi digunakan wazan 5 khumasi. Jadi wazan yang akhir ni biasa makna dengan makna bertambah atau kadang makna jadi. Di sini sesuai dengan bertambah bunga ia, ya. Baik, izharra mudhari'nya yazharru. Masdarnya izhiraron. Jadi ra tu hidup, ya. Dudu dihidupkan, roron. Bila masdar dia hidupkan dulu. Izhiraron. Ya. Amar dia sama dengan madi bab ni, ya. Amar dengan madi sama. Izharra sama dengan madi. Ya, nahi la tazharra. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Muzharrun sama. Muzharrun. Ya. Baik. Madi majhul belum lagi. Uzhurra. Tak ada pun bari kasrah. Asalnya uzhurira. Asalnya ro tu kan 2. Jadi satu ri, satu ro. Uzhurira. Lalu, ya, kerana ro itu berganda, ada 2, terus disabdukan saja hurra. Jadi uzhurra. Tapi nak sebab asalnya uzhu hu tu bagi domah. Kemudian ri bari bawah. Jadi yang domah tu menyabdukan ro tu. Jadi hurra. Jadi yang ri tu dah tak bunyi lagi lah. Kalau tak disabdukan ro tu akan bunyi uzhurira. Ri ro. Jadi ri tu dah disabdukan dengan ha tu jadi bunyi hur. Jadi hurra sekalikan. Uzhurra. Tapi kena tahu asal, ya. Asalnya apa?
Uzhuriro. Kena tahu asal dia. Kena tahu asal. Ah, uzhuriro. Mudhari maju ni apa? Yuzharu. Mana ada bunyi bawah? Kan mudhari, ya. Kalau madi banyak bunyi, ada bunyi bawah kan. Mudhari dia tak ada. Jadi yuzharu, ya. Okey, dalam segi makna cuba letak satu makna, contohnya yang akhir sekali. Bertambah bunga. Kalau madi, telah bertambah bunga ia. Kalau mudhari, ia bertambah bunga. Kalau masdar, bertambah bertambah kebungaan. Bertambah. Ha? Ha? Bertambah bertambah kebungaan. Bolehlah tak. Dia bentuk macam mubalaghah sikit, ya, yang berakhir ni, ya. Dia macam bentuk mubalaghah, makna banyak, ya. Okey, kalau amar, ha? Tak ikut, tak ikut kaedah tu. Ingat tak, fi'il amar mesti adalah oleh engkau. Tak lupa ya. Tu dia. Baru ikut kaedah. Bertambah bungalah oleh engkau. Jadi amar adalah engkau lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau bertambah bunga. Ya. Isim fa'il yang bertambah bunga. Isim maf'ul yang ditambah bunga. Madi majhul telah ditambah bunga ia. Mudhari majhul ia dengan dia, penambahan dia ia dengan dia. Ia ditambah bunga atau ia ditambahkan bunga. Ia ditambahkan bunga. Kita tukar kepada ber kita tambahkanlah. Ia ditambahkan bunga. Kalau kita terjemah ia dibertambah bunga. Kan tak kena. Ia dibertambah bunga. Kan tak kena. Jadi ia ditambahkan bunga. Macam tu, ya. Jadi kaedah menterjemah tu macam biasa juga, ya, ikut madi dengan cara madi, mudhari dengan cara mudhari, ya. Kalau amar dengan cara amar. Contohnya amar tadi lupalah oleh engkau contohnya. Jadi lah oleh engkau tu mustahak untuk amar. Untuk amar seorang, ya. Kalau banyak, ya, barulah ditambah dengan olehmu, ya, atau oleh kamu, ya. Baik, dalam ayat 110, ya 110. Cuba tengok tadi 110. Cuba tengok perkataan, ya. Takot to'a berapa huruf tu? Ayat 110. Takot to'a berapa huruf? 5 huruf. Itu ikut wazan yang mana dalam yang kita belajar ni? Yang pertama, yang pertama iaitu ta'ammada. Ingat tak? Ta'ammada. Ta'ammada, ya. Biasa macam ta'ammada dengan makna ia sengaja.
Ya. Bersengaja. Bersengaja. Taqatta'a ni mana dengan mana terputus. Ya. Daripada qata'. Qata' ni mana putus. Jadi lebih banyak kepada makna macam itulah. Ya. Telah terputus ia. Ya. Cuba kita buat satu wazan untuk taqatta'a. Last. Kalau madi taqatta'a mudhari'nya yataqatta'u, masdar dia taqattu'an. Amar taqatta'. Taqatta'. Nahi la tataqatta'. La ta, dua kali ta ya. La tataqatta'. Isim fa'il mutaqatti'un. Isim maf'ul mutaqatta'un. Isim fi'il madi madi. Taqatta'a. Kalau majhul dua dhammah. Tukut mana dia? Ya tu mudhari. Madi. Yang sebut ya tu mudhari. Yang ni ta. Tukutti'ah. Tukutti'ah. Kalau mudhari majhul yutaqatta'u. Ya. Baik, ya. Baik ya, untuk pengenalan fi'il madi khumasi ni, fi'il madi khumasi. Ya, cuba perhatikan yang saya bagi contoh tu, ta'amada, tala'aba, iftaraqa, indafa'a, izharra, yang saya bagi tu ya. Kalau nak jadikan fi'il amar secara ringkasnya, ta'amada ni kalau amarnya ikut juga madi, ta'ammad. Ta'ammada, ta'ammad. Ya, kalau tala'aba, tala'ab. Dah jadi fi'il amar. Tala'ab. Ya. Ulang balik. Kalau ta'ammada, ta'ammad. Ini secara ringkasnya nak mengenal amar ya. Daripada fi'il madi. Ta'ammada, ta'ammad. Kalau tala'aba, tala'ab. Macam tu. Ya. Kalau fi'il nahi dia ikut fi'il amar lah. Kalau misal kata ta'ammad, kita tambah lam alif dengan ta. La ta ta'ammad. Tambah ta lagi. La ta tala'ab. Macam tu. Ya. Kalau dia berbaris bawah, ya, berbaris bawah alif, dia punya fi'il amarnya kena bawahkan juga akhirnya. Iftarik. Iftaraqa, iftarik. Iftarik. Jangan iftaraqa, iftaraq. Salah. Jadi kalau bunyi bawah, bunyikan bawah akhir. Sebelum akhir tu. Iftaraqa, iftarik. Kalau indafa'a, indafi. Bunyi bawah juga. Ya. Kalau bunyi bawah, ikut bawah. Iftaraqa, iftarik. Indafa'a, indafi. Ya. Kecuali yang akhir, izharra, bunyikan sama izharra. Izharra yang ada sabdu. Yang lain tak ada sabdu. Yang akhir ada sabdu. Jadi izharra, amar juga izharra. Ya. Kalau kenapa izharra? Asalnya macam mana? Asalnya izharir. Asalnya amar tu, izharra tu, ya, dia ikut bawah juga. Alif zai kan bawah tu. Jadi izharir. Ya. Izharir. Macam iftarik, indafi. Sama. Tapi oleh kerana dia sabdu, dibuangkan ri tu jadi har. Jadi harra juga sama. Ya. Okey. Ulang balik ya. Ta'amada, ta'ammad. Tala'aba, tala'ab. Iftaraqa, iftarik. Indafa'a, indafi. Ya. Jadi
Bab khumasi kita dah tamat, ya, dah tamat dan kita akan masuk bab sudasi, ya. Sudasi, saya akan berikan saya WhatsApp-kan nanti buat latihan untuk sudasi. Sudasi 6 huruf, ya. Untuk 6 huruf. InsyaAllah, ya. Sampai sini dulu untuk kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim.